Siapa yang pernah baca surah Al-As? Mestilah ramai yang pernah kan. Kita baca setiap kali lepas perhimpunan, sejak daripada sekolah lagi. Surah Al-As adalah antara surah yang paling pendek dan paling senang hafal. Dan itu juga lah sebab kenapa kita selalu baca surah ni dalam solat. Tapi kena hafal jugalah surah-surah lain kan. Cumanya surah Al-As yang cuma terdiri daripada 3 ayat ini, dia mengandungi satu topik yang sebenarnya sangat penting dan kritikal, iaitu masa. Dan Imam Syafi'i dia berkata, sekiranya manusia merenung surah ini, nescaya ia sudah cukup bagi mereka. Ini sangat-sangat menarik bila kita fikir dan renung. Apatah lagi bila disentuh tentang masa, sesuatu konsep yang sangat aneh dan masih misteri sampai sekarang. Sekarang kita dah menjejak tahun 2022. InsyaAllah ia adalah satu tahun yang baik dan tak ada apa-apa yang buruk mungkin berlaku, insyaAllah. Jadi korang mesti kena dapatkan planner eksklusif daripada Tarbiyah Sentap ni, khas untuk tahun 2020. Dua. Planner ni dia bukan saja ada perancangan harian untuk sepanjang tahun macam planner-planner yang lain. Yang istimewa adalah dia ada apa yang kita panggil sebagai mutabaah amal, iaitu to-do list amalan-amalan seharian kita. Dan kita boleh keep track semua mutabaah amal kita ni setiap hari. Pada masa yang sama, kita makin lama menjadi Muslim yang semakin baik. Kita makin menambah amalan hari demi hari dan kita konsisten dengan amalan-amalan sebelumnya. Jadi dapatkan sekarang, hadiahkan dekat yang tersayang, adik-beradik korang, kawan-kawan ke, khas sempena untuk tahun 2022, hadiah yang terbaik. Tekan dekat link di bawah. Jom buka Linda Ajar. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di Luar Buku Teks. Kita dah diperkenalkan dengan konsep masa ni sejak daripada kita boleh berfikir lagi. Sejak baby lagi, bila kita lapar, mak kita akan datang bagi susu. Bila masuk sekolah, kita kena datang kelas pukul 7 pagi sebab nak kejar perhimpunan pukul 7 suku pagi. 7 suku? Kenapa kat sekolah rendah boleh buat macam tu? Tapi kat universiti nak datang kelas pukul 8 pagi dah merana. Sebab kita dah diajar sejak daripada awal lagi kita boleh bercakap, gugu, gagak berkenaan dengan satu konsep berkenaan dengan masa. Jadi kita tak persoalkan sangat lah persoalan macam masa ni apa benda sebenarnya. Kalau kita tanya pada orang, mungkin jawapan yang kita akan dapat adalah masa ni adalah apa yang korang tengok dekat jam lah. Jadi kita tanya pula lah, jam ni apa benda? Dan jawapan yang kita akan dapat adalah jam adalah alat yang menunjukkan masa. Dia macam berbuta-buta. Macam mak hang tanya apa sebab hang gagal periksa. Aduh, hang pun jawab lah, gagal periksa sebab dapat markah rendah. Aduh, mak hang tanya sebab apa hang dapat markah rendah. Sebab gagal periksa. Minta kena libas dengan senjata penyapu yang diharamkan oleh Geneva Convention tadi. Ada yang jawab masa adalah naik dan turunnya matahari. Habis satu kitaran naik dan turun matahari, kita akan panggilnya sebagai satu hari. Ya, inilah jawapan yang dipegang oleh manusia selama beribu-ribu tahun. Tapi ada masalah juga dengan takrifan masa macam ni. Sebab kalau kita tengok planet lain contohnya, waktu satu hari mereka berlainan dengan satu hari kita. Kalau kat Mushtari, sehari dekat sana bersamaan dengan 9 jam di bumi. Mai cepatnya satu hari kucing-kucingan aku pun duk tidur 15 jam sehari. Apatah lagi rupa-rupanya kita mendapati bahawa putaran bumi ni makin lama sebenarnya dia makin perlahan. Maka makin lama masa kita makin berubah sebab masa kita merujuk kepada putaran bumi. Tapi untuk faham tentang apa masa sebenarnya, ada satu soalan untuk korang. Apa benda yang paling jauh dalam hidup kita? Jawapannya adalah masa lampau.
jauh. Sebab walau sejauh mana pun kita mengembara nak mencari balik masa yang telah ditinggalkan oleh kita, kita tak akan dapat mencapai masa lampau yang dah berlalu. Tak dapat nak ubah kembali benda-benda cringe yang kita buat waktu sekolah yang kita asyik duk ingat malam-malam. Keluar kau daripada otak aku. Jadi kita semua rasanya faham masa ini sebagai terdiri daripada 3 bahagian. Masa yang telah berlalu, masa yang sedang berlaku, dan masa yang akan berlaku. Kalau dibuat dalam satu garisan panjang, inilah rupa garis masa. Garisan yang sangat panjang ke belah kiri ini adalah garisan masa yang telah ditinggalkan, masa lampau. Di belah kanan pula adalah garisan yang juga sangat-sangat panjang. Ia mungkin tak berpenghujung. Ia adalah masa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Tapi satu titik yang sangat-sangat kecil pada garisan tersebut adalah masa sekarang. Iaitu waktu korang tengah tengok video ni saat sekarang ni juga. Dan masa tersebut berlalu meninggalkan masa belakang menuju ke masa hadapan. Malah masa sekarang ini dia sangat kecil ruang waktu dia. Dan bila korang sebut masa sekarang, itu sebenarnya dah berlalu dah. Dia dah menjadi masa belakang dan dah meninggalkan dah pun korang. Kita tak boleh nak terangkan pun bila masa sekarang, sebab bila kita sebut je masa sekarang, ia sebenarnya telah pun berlalu. Dan sebenarnya betul ke korang hidup dalam masa sekarang? Cuba korang tengok ke langit. Jangan tengok waktu siang rosak mata weh. Kecuali korang adalah abang ni yang hobi dia tengok matahari. Peliknya manusia yang wujud dalam dunia. Nak cakap apa ha? Langit malam ia penuh dengan bintang-bintang. Tapi korang tahu tak bahawa bintang-bintang yang korang tengah tengok berada di langit tu, ia bukan bintang pada waktu sekarang. Tapi kita sebenarnya tengok bintang-bintang itu pada waktu yang lampau. Lebih kurang macam kita mengembara ke masa belakang. Cahaya daripada bintang perlu mengembara sejauh jarak yang sangat jauh. Bertahun-tahun, beratus, mungkin berjuta-juta tahun cahaya jauhnya. Barulah ia sampai kepada mata kita. Boleh jadi bintang yang kita tengok tengah bersinar di atas langit itu dah tak lagi wujud. Dia dah mati dan mungkin dah meletup dah pun. Tapi kita masih nampak dia bersinar hidup sebab maklumat tentang kematian bintang tersebut belum sampai kepada kita. Kita tengah tengok album kehidupan dia sebelum dia mati lebih kurangnya. Macam tu jugalah bila kita tengok kilat dulu, barulah kita dengar guru. Sebab cahaya dia berlalu dengan lebih laju daripada bunyi. Dan ini yang buat saya fikir panjang. Sebenarnya bagi setiap rangsangan penglihatan di sekeliling kita, otak kita akan ambil masa beberapa milisaat, lebih kurang 80 milisaat macam tu, untuk dia memproses setiap rangsangan yang kita lihat. Bila cahaya dari objek melantun ke mata kita beberapa milisaat lepas tu, barulah otak kita akan proses rupa objek tersebut. Jadi ini bermakna kita sentiasa hidup di masa belakang, bukan masa sekarang. Ada satu challenge yang kita boleh tengok di YouTube di mana ada orang yang pakai spek virtual reality dan dia kena hidup dalam keadaan dia sentiasa melihat footage rakaman yang dilambatkan beberapa saat. Jadi mungkin kehidupan kita pun macam tu, tapi ia cuma dilambatkan beberapa milisaat sahaja, tapi masih lambat. Bukan sekarang. Tapi masih ada persoalan yang besar. Kalau betul lah sebenarnya hidup kita ni, kita hidup dalam lag, kita lambat sedikit, macam mana kita boleh buat sesuatu yang sangat laju? Contohnya macam mana kita boleh pukul bola baseball yang bergerak dengan pantas kalau otak kita lambat, lag? Sebab dengan lag beberapa milisaat sahaja, bola tersebut sudah pun bergerak beberapa meter meninggalkan kita. Jadi macam mana kita boleh pukul bola tersebut? Ada satu eksperimen yang mungkin boleh menerangkan tentang masalah ini, tapi ia membuatkan persoalan tentang masa menjadi lebih aneh. Cuba korang tengok video ni. Ada dua peta. Dua peta ini berada pada satu posisi melintang yang sama.
Petak hijau dia bergerak, petak merah ni dia tak bergerak. Bila kedua-dua petak bertemu pada posisi yang sama, petak merah akan muncul. Ada sesuatu yang aneh berlaku pada eksperimen ini, iaitu kita tak tengok kedua-dua petak tersebut muncul secara selari pada satu garis X yang lurus, tetapi posisi keduanya terherot sedikit. Biasanya kita akan dapati bahawa petak yang merah ini seolah-olah dia muncul kemudian. Petak hijau dah bergerak, tapi petak merah dia tertinggal kat belakang. Peliknya, bila petak hijau itu berhenti bergerak, kita akan dapati keduanya memang berada pada posisi yang sama. Ilusi ini dipanggil sebagai flashlight effect dan ia memeningkan pengkaji sampai sekarang. Ada beberapa hipotesis yang dikemukakan, antaranya adalah teori bahawa otak kita sebenarnya dia meramal dan dia mencipta masa depan sebelum ia berlaku. Itulah sebabnya kita nampak petak hijau tu di depan petak yang merah, sebab otak kita telah pun menyambung pergerakannya sebelum ia terjadi pun. Jadi dengan teori ini kita dapatlah penjelasan macam mana kita boleh pukul bola yang sangat-sangat laju kalau otak kita sebenarnya dia sentiasa lag. Otak kita sentiasa memerlukan beberapa milisaat untuk memproses sesuatu rangsangan, iaitu sebab otak kita dia mencipta dan dia meramalkan masa depan. Kita boleh nampak bola tu di hadapan sebelum ia berlaku pun. Jadi adakah ini bermakna kita hidup dalam masa belakang, tapi pada masa yang sama kita hidup pada masa akan datang, masa sekarang yang direka oleh otak kita? Jadi itulah ada sebab kenapa ada orang yang mengatakan bahawa masa ni ia adalah ilusi, ia adalah rekaan otak. Lebih tepat lagi, satu tisu yang dipanggil sebagai striatum. Satu benda yang kita boleh bayangkan adalah macam mana kalau kita berada dalam satu bilik yang sangat-sangat gelap. Kita tak nampak apa-apa, kita tak nampak pergerakan jam, tak nampak pergerakan matahari, kuku kita pun kita tak boleh nak nampak dah makin panjang ke belum. Jadi kalau ditariklah semua persepsi tentang masa, kita dah tak boleh nak merasai masa itu sebagai sesuatu yang bergerak secara tetap dan objektif. Sebenarnya tak payah masuk bilik gelap lah. Contoh macam korang main PUBG, macam korang main Mobile Legends ke, korang akan rasa masa itu berlalu dengan sangat-sangat perlahan sebab dia bosan sangat. Beza macam korang buat latihan admin, macam korang tengok video ajar, korang akan rasa masa itu berlalu dengan sangat pantas sebab best. Terbalik, mana ada? Betul lah tu. Dan ada satu sifat masa yang ditemui oleh Einstein lebih kurang 100 tahun yang lepas, bahawa masa ini dia sebenarnya relatif. Dia bergantung kepada pemerhati dan orang yang merasainya. Tak juga, bukan Einstein penemu pertama, sebab konsep relatif dan tak mutlak masa ni sebenarnya dah dibincangkan dah oleh ulama Islam silam kita, termasuklah Al-Ghazali. Malah kita sebenarnya temui banyak persamaan yang selari antara teori relativiti yang dikemukakan oleh Einstein yang merevolusikan seluruh dunia fizik dengan teori yang dikemukakan oleh ulama Islam pada zaman dulu. Kesan daripada tu, kita mungkin sekarang ni terpaksa berfikir bahawa masa dia bukan lagi terdiri daripada satu garis lurus yang terdiri daripada masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Tapi itu kita borak pada topik selepas ni kot. Selepas, dia adalah salah satu konsep masa. Apapun itulah sedikit sebanyak pengembaraan awal kita kepada satu konsep yang sangat-sangat misteri yang disebut dalam Al-Quran, iaitu masa. Apa pandangan anda? Anda suka tak dengan topik ni? Kita nak sambung lagi. Tulis dalam bahagian komen. Kalau anda suka, maka korang kena buat apa? Like, share, subscribe. Dan kalau anda nak menyokong lebih lagi menjadi Ajari, sudilah untuk tekan butang join dan butang support. Dan kita jumpa lagi lah dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.